Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada media muda. Nama saya Muhammad Matrix MC 231025 Oke, untuk masuk ke bagian slide pengenalan, saya akan terangkan serba sedikit tentang bagian pengenalan. Membaca, tetapi mereka masih menghadapi masalah untuk memahami maksud bacaan, terutama apabila teks mengandungi perkataan yang tinggi atau istilah baru. Ada juga murid yang membaca secara mekanikal dan hanya membuat perkataan tanpa memahami isi tersurat dan tersirat. Jadi keadaan ini menyebabkan murid cepat hilang minat dan mudah bosan dan tidak dapat membuat interpretasi yang betul. Jadi kita sebagai guru ini perlu mencari strategi membaca yang kreatif dan menyeronokkan supaya murid bukan hanya sekadar membaca tetapi memahami teks dan mengerti kandungan teks. Seperti yang kita tahu dan sedia maklum juga, kemahiran membaca ini merupakan asas penting dalam proses pembelajaran kerana semua mata pelajaran memerlukan kemampuan untuk memahami teks, arahan maklumat dan istilah baru. Membaca bukan sekadar menyebut perkataan tetapi melibatkan proses mengenal huruf, memahami maksud ayat, mentafsir makna tersirat dan membuat hubungan dengan pengetahuan yang sedia ada. Untuk slide seterusnya itu saya membuat strategi kotak ajaib. Kotak ajaib adalah strategi membaca membentuk permainan guru, menjadikan sebuah kotak mengandung perkataan, gambar, tugasan, dan soalan berkaitan teks. Jadi murid akan membuka kotak itu secara rawak dan menyelesaikan tugasan bersama kumpulan. Jadi melalui aktiviti ini, murid akan membaca sambil bergerak dan berpikir serta berbincang. Jadi suasana kelas secara tidak langsung menjadi lebih aktif berbanding hanya membaca dalam buku sahaja. Kenapa saya memilih strategi ini dan kenapa dia berkesan? Disebabkan kerana strategi kotak ajaib ini menambahkan unsur kejutan dan keseronokan ketika membaca. Dan murid akan lebih fokus kerana mereka ingin tahu apa yang akan keluar daripada kotak tersebutlah. Selain itu juga, murid dapat mempelajari kosakata baru melalui gambar dan kad perkataan. Tambahan juga, secara tidak langsung dia dapat menggalakkan murid untuk berkomunikasi, menyelesaikan masalah, dan bekerja sama dalam kumpulan. Slide seterusnya yaitu bimbingan membaca secara bertahap. Dalam konsep strategi ini, guru akan membimbing murid secara berperingkat. Biasanya murid akan dibagikan kepada beberapa kumpulan mengikut tahap kemampuan membaca mereka, dan guru akan membaca bersama murid. Selepas itu, guru akan menjelaskan maksud perkataan yang sukar dan mengemukakan soalan untuk memastikan murid ini faham isi teks. Dan kenapa saya memilih strategi ini? Ya, sangat berkesan kerana dapat membantu murid yang sangat lemah dalam membaca, dikarenakan mereka mendapat sokongan rapat daripada guru. Murid yang sederhana ini pula dan cemerlang dapat membuat analisis yang lebih mendalam lah, dan pendekatan ini menjadikan semua murid dapat memahami teks mengikut kemampuan masing-masing dan bukan hanya membaca secara mekanikal. Terusnya itu strategi jigsaw. Strategi jigsaw ini teks akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Selepas itu setiap murid membaca bahagian yang berbeza. Jadi kemudian murid akan menjadi pakar dan akan bagi bahagian tersebutlah dan menerangkan isi kepada kumpulan. Jadi apabila semua murid berkongsi maklumat, barulah keseluruhan teks dapat difahami. Jadi kesan terhadap strategi ini adalah
Strategi ini dapat melatih murid berpikir, memahami dan menerangkan ide dengan jelas. Jadi murid tidak hanya mendengar, tetapi juga perlu menyampaikan isi bacaan dan meningkatkan keyakinan, komunikasi dan pemahaman antara mereka sendirilah. Terusnya, strategi seterusnya yaitu membaca, berpandukan guru, uh, membaca, berpandukan guru secara individu. Dalam strategi ini, setiap murid menerima teks yang berbeda, guru membaca. Dalam strategi ini, setiap murid menerima teks yang berbeda. Selepas itu, guru akan membaca bersama murid, tetapi setiap murid bertanggung jawab terhadap teks masing-masing, dan selepas membaca, guru akan menyoal murid tentang maksud perkataan, isi utama, dan message teks tersebut. Kenapa saya cakap dan memilih strategi ini sangat berkesan? Disebabkan murid tidak boleh meniru rakan karena mereka mendapat bahan bacaan yang berlainan. Jadi ini secara tidak langsung memastikan murid betul-betul membaca dan memahami teks dan melatih kemampuan bertutur serta keberanian menjawab soalan secara spontan. Dan strategi seterusnya yaitu membaca e-book di makmal komputer. Strategi ini sangat berkesan sebabkan seperti yang kita tahu sudah abad ke-21. Jadi guru akan membawa murid ke makmal komputer dan mereka akan membaca e-book ataupun artikel secara digital. Jadi murid boleh memilih bahan bacaan berdasarkan minat masing-masing seperti e-komik, artikel pengetahuan cerpen digital, dan mungkin majalah online. Kenapa saya memilih strategi ini dan kenapa ia sangat berkesan? Sebabkan kaidah ini dia selaras dengan pembelajaran abad ke-21. Murid lebih minat membaca melalui screen dan mereka boleh menggunakan kamus digital, audio, atau gambar untuk memahami makna perkataan baru dan juga mengurangkan keperluan membawa buku yang berat. Jadi mereka tidak perlu membawa buku yang terlalu banyak lah. Untuk bagian penutup ini, secara keseluruhannya, kelima strategi ini sangat membantu murid membaca dengan lebih seronok dan memahami isi bacaan secara lebih mendalam, dan murid tidak lagi membaca hanya untuk menyebut perkataan, tetapi mampu untuk mentafsir, merumus, dan menjelaskan semua maklumat yang telah mereka baca. Sebagai guru, kita perlu kreatif memilih strategi yang sesuai agar murid dapat menikmati proses membaca dan terus bersemangat untuk belajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.